Baiklah, kita kembali lagi ke dalam rancangan Rampai Pagi yang kami siarkan secara lintas langsung dari Studio 4, Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Jadi untuk segmen wawancara kita ni di pagi ini, kita akan bersama dengan narasumber kita yang mulia, Awang Muhammad Tauhiduddin bin Haji Rosli, yang kita percaya sudah pun berada di hujung talian ketika ini. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ni hari ini, sehat? Alhamdulillah sihat-sihat. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya. Jadi Tani bercakap tentang ini Hari Kanak-kanak Sedunia. Hari Kanak-kanak Dan memang Sedunia. apabila Tani memperkatakan tentang kanak-kanak sedunia ni, segala tanggungjawab Tani tentang kanak-kanak itu harus diambil kira, dikenal pasti dan juga dipertingkatkan rasa ihsan dan juga empati Tani kepada kanak-kanak. Jadi mungkin Tuan kalau dapat mengongsikan tentang topik Tani hari ini, Hari Kanak-kanak Sedunia. Silakan. Sebelum itu mungkin boleh saya kenalkan diri saya Muhammad Tauhiduddin bin Haji Rosli, Jabatan Pembangunan Masyarakat. Topik yang akan disampaikan pada hari ini adalah berkenaan dengan sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia. Okey. Hari Kanak-kanak Sedunia ini disambut pada setiap 20 hari bulan November di setiap tahun. Lah terkecuali. Sedikit latar belakang ataupun cerita awal berkenaan dengan sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia. Sebenarnya Hari Kanak-kanak Sedunia ini ada okey, ada gangguan teknikal. Ada gangguan teknikal, ada beberapa kedengaran. Ada beberapa kedengaran. Mungkin dapat Tani cuba lagi ya. Betul. Tetapi memang seperti apa yang dikatakan oleh tetamu kita bahawa Hari Kanak-kanak Sedunia akan disambut pada 20 hari bulan November dan secara keseluruhannya seluruh dunia akan menyambut nih hari Kanak-kanak Sedunia ni. Tetapi yang paling penting ialah di negara kita ni, negara Brunei Darussalam, apakah acara-acara yang dikaitkan dengan Hari Kanak-kanak Sedunia. Dan itulah yang kita ketahui sebenarnya dari narasumber kita ya, bersama dengan Ahmad Tauhiduddin. Jadi mungkin saja kita akan kembali bersama dengan tetamu kita ni membicarakan lagi tentang Hari Kanak-kanak Sedunia ni. Mungkin kita boleh sapa beliau. Kita ni akan berehat seketika. Kita akan kembali setelah ini. Kay iklan tani di RTB. Ya Allah, mana sampai di Jeb? Kembekyu lagi. Parking lagi. Masa pakai bandar di Jeb? Hilap na. Balik di sini. Sini. Bah. Tunggu sekejap. Tu kan gua apa tu? Kan ku jamur, Jeb. Hujan tadi. Biskan dah payah dijamur loh. Sini laju sini. Bah. Ayo, biskan dah payah dibawa loh. Wah. Masa ni sanang. Cuaca aja. Masuk saya ke BIDV mobile app. Okey. Dia tu tekan payment services. Okey. Dia tu tekan pay bill. Dia tu tekan your account number. Nombor akaun tu. Okey. Tekan all pay. Okey. Tu cari RTB Pay. Ada. Setelah tu ada reference tu beritahu saya sana untuk apa payment itu. Setelah tu tekan amount yang akan dibayar. Tekan pay. Senang je Pak. Jenis-jenis pembayaran yang boleh dilakukan melalui RTB Pay adalah seperti berikut. Untuk keterangan lebih lanjut, bolehlah menghubungi Unit Hasil Seksyen Kewangan Jabatan Radio Televisyen Brunei melalui talian 222-7204. RTB sentiasa bersama bis kita. Panduan tata cara membayar denda kesalahan lalu lintas secara dalam talian. Log masuk ke aplikasi BIBD Online Auda. Pilih Payment Services Donations dan pilih Pay Bill Make Donation. Pilih All Payees dan kemudian pilih Please Select. Scroll, cari dan pilih Royal Brunei Police Force dengan berpandukan surat saman Auda. Langkah pertama, masukkan nombor laporan Auda. Kedua, masukkan nombor resit Auda. Dan ketiga, masukkan nombor kad pengenalan Auda.
mudah, cepat dan selamat. Baiklah, kita kembali lagi ke dalam segmen wawancara kita ni bersama dengan narasumber kita Ahmad Tauhiduddin. Seketika tadi ada gangguan teknikal sedikit. Ini kita ni mencuba lagi. Kalau Ya. gagal cuba lagi. Itu percubaan ini namanya. praktikalnya ni. Kita ni bercakap Jangan tadi. takut untuk mencuba ya. Jangan takut untuk menghadapi kegagalan. Jadi kita bersama dengan narasumber kita ni sekali lagi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey. Jadi Tani sambunglah perbicaraan Tani pasal Hari Kanak-Kanak Sedunia. Silakan tuan. Ya. Sampai mana tu? Sampai tadi 20 hari bulan November. Kalender saya lupa lah. Secara ringkaslah. Ya. Pada tahun ini bagi negara kita ni, pada tahun ini sebenarnya ianya merupakan tahun ke-15. Kita ni menyambut sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ni. Ya. Jadi bagi negara kita ni, sambutan ini merupakan salah satu usaha yang berterusan ke arah komitmen Negara Berhenti Darussalam yang telah meratifikasikan Konvensyen Hak Kanak-Kanak, Convention on the Rights of the Child di bawah UN. Jadi CRC ni, konvensyen ni yang lebih mudah dikenal sebagai CRC, ianya merupakan sebuah konvensyen yang mengandungi di dalamnya artikel-artikel berkenaan dengan hak-hak kanak-kanak, yang mana pada masa ini setakat hari ini ada 54 artikel di dalamnya dan telah ditandatangani oleh sebanyak 196 negara. Itu sedikit sebanyak pasal latar belakang. Inilah sambutannya. Dan seperti sambutan-sambutan yang lainnya, tentunya ada satu tema yang dibawakan ni tuan. Dan untuk Hari Kanak-Kanak Sedunia untuk tahun ini, mungkin boleh dikongsikan apa sahaja temanya dan apakah tujuan ianya diadakan. Silakan. Okey, baiklah. Okey, bagi sambutan tahunan ini, adapun matlamat dan ataupun tujuan utama bagi sambutan ini adalah satu, untuk mempromosikan hak-hak kanak-kanak berdasarkan artikel-artikel yang sudah ada di dalam CRC yang saya sebutkan tadi. Melalui dengan mengadakan sambutan-sambutan dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan kanak-kanak. Dan seterusnya ianya juga adalah bertujuan untuk mempromosi dan menyokong perkembangan kanak-kanak secara inklusif, sama ada dari segi fizikal, mental, kerohanian dan maupun sosial. Dan secara keseluruhannya tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat kita ni, terutama sekali untuk memastikan yang kanak-kanak kita ni dilindungi daripada segala jenis keganasan maupun pengabaian. Jadi untuk sentiasa memelihara hak dan keperluan semasa kanak-kanak kita ni. Itulah ia punya matlamat. Jadi berkenaan dengan tema, adapun prinsip sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia beberapa tahun ini masih lagi investing in our future means investing in our children. Yang mana dalam arti kata lain, maksud pelaburan untuk masa depan adalah merupakan pelaburan untuk kesejahteraan kanak-kanak. Jadi macam mana perancangan kita ni untuk masa hadapan, macam itulah yang kita disediakan sebenarnya untuk kanak-kanak kita ni. Kerana kanak-kanak kita ni lah yang akan menjalankan dan menggantikan tempat kita ni pada masa akan datang. Berkenaan dengan tema pula, pada tahun ini, tema yang disediakan adalah bersatu dalam pemulihan pasca pandemik COVID-19. Jadi tema ini mengajak kita ni bersama-sama bersatu dan bekerjasama untuk mengembalikan semula dunia anak-anak yang sebelum COVID ada pada masa ini pasca COVID lah. Dan kalau boleh lebih baik lagi daripada sebelum ini lah. Itulah sedikit tujuan, matlamat dan tema sambutan pada tahunan ya. Pastinya matlamat itu akan tercapai kalau semua di antara ketanian ini yang menerima hakikat bahawa bukan lagi macam dulu ketani menjalani kehidupan ini, tetapi dengan ada norma baharu yang harus diambil kira dan sebagainya. Dan ketani percaya saja seperti yang Tuan katakan, sambutan ini akan diadakan, tetapi mesti ada terperinci ni, ada yang dirancang di dalam sambutan berkenaan. Mungkin dapat diceritakan, diberikan kepada penonton ketani, apakah dia macam manakah urutan bagi sambutan berkenaan. Silakan. Okay, thank you Fakrul. Okay, alhamdulillah macam tahun-tahun lepas juga memang ada rancangan-rancangan yang telah
susun bagi menyambut sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia di peringkat negara kita ni. Cuma memandangkan negara kita ni pada masa ni telah menghadapi second wave COVID-19 sejak Ogos lalu. Jadi insya-Allah sambutan-sambutan ini pun akan disesuaikan juga mengikut keadaan kita ni masa ni lah. Okey. Jadi bagi tahun ini fokus sambutan akan lebih kepada memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak dalam menghadapi cabaran dan masa kini dan masa hadapan, lebih-lebih lagi dengan mengadaptasikan amalan norma-norma baharu ini. Jadi bukan saja kanak-kanak sebenarnya yang payahkan mengadaptkan norma-norma baharu ini Kita ni sendiri pun kadang-kadang masih lagi macam baru terbiasa sangat. Yes. Jadi ada pun antara ingin saya kongsikan sedikit susunan rancangan yang telah disediakan ini. InsyaAllah pada hari Sabtu ni, yang mana 20 November tu hari Sabtu ni, acara akan dimulakan dengan perutusan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Belia dan Sukan. Dan seterusnya pada 20 hari bulan 7 akan diadakan majlis membaca doa kesyukuran sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia, membaca Yasin dan doa menjauhi COVID-19. InsyaAllah majlis ini semuanya akan dikepalai bacaan-bacaan doa dan juga Yasin. InsyaAllah akan dikepalai oleh kanak-kanak yang terpilih dari sekolah-sekolah kita ni juga. Jadi kanak-kanak kita ni lah yang akan mempelai bacaan Yasin, membacakan doa apa semua insyaAllah pada hari tersebut. Jadi pada sebelah malam 20 hari bulan 7 akan ada penyalaan lampu berwarna biru di mana ni, di jambatan-jambatan SOAS dan juga jambatan Sungai Kembangan. Jadi ini merupakan salah satu ada juga apa namanya orang ni yang dianukan oleh pihak Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu juga. Okey, kenapa warna biru? Kerana warna biru ini merupakan warna official color for the sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Jadi kalau Fakrul dapat lihat, saya pun sendiri hari ini memakai baju biru. Memakai baju warna biru juga. Kalau itu berjanji ke tadi tu. Sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia. Okay? Yang baju kami anu ni baju terubi pulang saja ni. Necktie saya necktie terubi, tetapi ada berdekatan lah, hampir tu dengan itu. Okeylah tu. Luar biasa sekali urutan-urutan rancangan yang dikongsikan. Teruskan tu. Okey, saya nak tunjuk ada masih lagi akan ada pada hari-hari seterusnya akan ada beberapa aktiviti-aktiviti yang telah disusun. Contohnya kuis-kuis aktiviti kanak-kanak melalui atas talian yang mana ada hadiah tu. Jadi kalau ada anak-anak yang berminat bolehlah mengikutinya. Jadi mana tahu, siapa tahu rezeki kita ni mana hadiah. Dan seterusnya selain daripada itu juga akan ada rangkaian forum yang telah yang orang direka khusus untuk kanak-kanak. Jadi forum-forum ini akan diadakan insya-Allah bermula pada 22 hari bulan dan seterusnya pada setiap hari Sabtu lah sehingga 18 hari bulan Disember. Semuanya adalah bersempena dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Okey. Itu saja dulu yang dikongsikan lah. Tapi sebenarnya banyak lagi pulang acara-acara yang diadakan. Tapi mungkin itu dulu yang dikongsikan misalnya. Jadi amat menarik sekali rancangan-rancangan yang dikongsikan. Diharapkan agar anak-anak berada di rumah dapatlah mengikuti aktiviti-aktiviti tersebut untuk meluangkan dan diharapkan memakai baju biru pada hari berkenaan. Untuk sama-sama menyokong sama-sama menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia. Baiklah, kalau kita ni menyentuh mengenai dengan kanak-kanak ni tuan, dari segi usaha-usaha dalam mempertingkatkan lagi penjagaan, kesejahteraan dan kebajikan kanak-kanak, apakah usaha lain lagi yang dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun pihak JAPEM dalam hal ini? Silakan. Okey, mungkin kalau dapat saya kongsikan sesuatu yang di luar topik sambutan Hari Kanak-Kanak ini saja. Menandakan soalan ini baik juga saya kongsikan sedikitlah antara usaha kerajaan yang mana alhamdulillah pada 22 Disember tahun 2020. Okay.
sebuah rangka kerja kebangsaan, iaitu rangka kerja kebangsaan perlindungan kanak-kanak atau lebih dikenali dengan NFCP, National Framework on Child Protection, telah pun dilancarkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jadi tahun lepas lah, alhamdulillah. Yang mana rangka kerja ini sebenarnya merupakan panduan kebangsaan yang bertujuan untuk mengembangkan lagi ekosistem perlindungan kanak-kanak yang sedia ada sebelum ini lah. Ya. Sebelum ini memang ada juga on place sistem-sistem perlindungan kanak-kanak ini. Cuma dengan adanya rangka kerja ni, insyaAllah ianya akan lebih memantapkan lagi dan lebih melancarkan lagi proses-proses perlindungan kanak-kanak yang sedia ada sebelum ini lah. Okay? Rangka kerja ini juga ia akan memfokuskan kepada kanak-kanak dan orang muda yang berumur di bawah 18 tahun. Yeah. Untuk makluman semualah, kalau dimulai kanak-kanak itu yang disebutkan sebagai kanak-kanak merupakan golongan yang berumur dari 0 hingga ke di bawah 14 tahun. Manakala orang muda merupakan golongan yang berumur 14 tahun hinggalah ke di bawah 18 tahun. Jadi inilah yang fokus ini golongan yang difokuskan bagi rangka kerjaan ya. Dan juga selain itu juga ianya adalah bagi mengatur strategi untuk menangani prioriti utama negara bagi perlindungan kanak-kanak melalui pendekatan seluruh negara dan seluruh kerajaan. Whole nation approach and whole government approach. Ya, Okay? sampai di sini saja agaknya kita dapat bersama nih Tuan.